Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada korang yang dah subscribe, dan pada yang belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe supaya tidak ketinggalan untuk konten-konten terbaru dari Cengkih Channel. Hari ni akak nak sampaikan satu je kisah seram, di mana kisah seram ni berlaku kepada seseorang, tapi tak tahulah seseorang tu siapa, sebab yang berkongsi kisah ni adalah Afil. Afil merupakan salah seorang dari subscriber Cengkih Channel. Sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Jom korang bersama dengan akak kisah di University. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kisah seram University ni dikongsikan oleh salah seorang subscriber yang dikenali sebagai Afil. Afil tegaskan kat sini, kejadian ni bukan dia yang lalui, tapi orang lain yang lalui. Kisah ni berlaku pada tahun 1996. Masa tu CD bukan nama sebenar tau. CD telah berjaya melanjutkan pelajaran ke satu IPTA yang terletak di Semenanjung, Malaysia. Tempatnya tak dijelaskan dekat mana atas sebab-sebab tertentu. Pada tahun tersebut, CD budak baru dekat IPTA yang tak dinyatakan tu. Jadinya macam biasalah, student baru wajiblah ada minggu orientasi atau minggu suai kenal. Maka jadual perjalanan CD untuk minggu yang pertama tu syarat diisi dengan aktiviti-aktiviti dari pihak yang berwajib, termasuklah senior-senior lama dekat kolej tu. Dekat kolej yang terletak dalam kampus tapi tak dinyatakan kolej mana satu. Okey. Hari pertama dan hari kedua untuk minggu suai kenal tu berjalan dengan lancar. Walaupun CD ni dia rasa agak letih sebab aktiviti memang padat gila, termasuk berjaga malam dan bangun awal untuk aktiviti qiyamulai. Hari ketiga pula dimulai dengan langkah CD ni macam biasa. Tak ada pun terlintas dalam fikiran CD bahawa dia akan berjumpa dengan seseorang yang cantik, seseorang yang tinggi lampai, dan seumpama dengannya, lebih kurangnya jumpa dengan hantu. Macam ni korang. Di awal pagi sebelum solat subuh, pelajar baru akan berkumpul seperti biasa di perkarangan kolej sebelum bergerak beramai-ramai ke surau yang berada di bangunan kolej yang sama. CD seperti hari pertama dan juga hari kedua, dia akan ke tandas dulu untuk mandi, dia nak bersihkan diri dia semua sebelum pergi ke surau. Tapi untuk hari yang ketiga ni, dia terbangun awal tau korang. Awal dari kebiasaan dia. Masa dia terbangun tu, CD dia memang nak keluar dari bilik asrama dia dan dia nak jenguk keluar bilik. Tapi time tu dia tak tengok jam. So dia tak tahu masa tu pukul berapa, dan yang pasti dia tahu selepas tu dekat dengan subuh. Tapi nak jangka pukul berapa memang tak boleh nak diteka pun. Dia masa tu nak tengoklah kod-kod dah ada pelajar yang dah bangun ke, yang dah berpusu-pusu pergi ke bilik air ke, macam tu lah. Jadi dia jenguklah dekat luar bilik dia. Tapi yelah, memang pun dia dah terbangun awal kan, so memang tak ada pelajar lah yang berada dekat luar bilik pada waktu tu. Bilik dia berada di tingkat 3. Tingkat 3 di bangunan ... tak dinyatakan. Masa dia keluar jenguk dekat luar bilik tu, CD mula-mula dia tak nampak siapa-siapa pun. Tapi bila dia nak masuk semula ke dalam bilik dia,
ada satu terjahan angin tau. Angin tu sejuk je singgah dekat tengkuk dia. Macam dia dapat rasa macam tu. Sidi pada mulanya dia sangkakan angin pagi. Biasalah kalau angin pagi ni dia macam sejuk-sejuk macam tu. Dia yang pada awalnya tadi terhenti langkah dia kan bila disapa dengan angin tu. Kaki dia nak mulakan langkah semula, tapi tiba-tiba dia ada terbau. Bau yang sangat wangi korang. Wangi amat. Betul lah, dia punya wangi tu wangi gila. Bisik hati Sidi. Wangi lain macam ni. Dia tertarik pada bau wangi tersebut. Minyak wangi tak ada jual kot kat kedai. Aku tak pernah bau ni. Tu bisik hati dia lah. Dia memang tak pernah bau dengan wangian tersebut. Sidi dia rasa nak try berpaling semula ke arah luar bilik dia, dan kali ni dia tertumpu pada bahagian koridor berhadapan dengan bilik air berdekatan. Sidi tak tahu kenapa mata dia betul-betul tertumpu dekat situ. Jarak bilik dia dengan bilik air cuma berselang 4 bilik sahaja korang. Boleh bayangkan tak? Tak adalah dekat sangat kan? Agak sayup jugalah kalau nak tumpukan kepada sudut koridor di depan bilik air tu. Memang kalau kita tengok nampak objek, kalau ada objek besar nampak, tapi sayup sangat. Part ni dah mula seram korang. Sidi tiba-tiba ternampak seorang perempuan tinggi lampai. Tinggi betul. Tapi bukanlah macam tu gala. Rambut perempuan tu panjang separas pinggang, sedang memerhatikan ke arah Sidi. Sidi pun time tu dia sangkakan itu salah seorang mungkinlah pensyarah yang bertugas pada hari tersebut ke manalah, dia nak tahu. Nama pun Minggu Suai kenal kan. Nama pun mereka masih dalam pengawasan pensyarah-pensyarah. So dia target mungkinlah itu salah seorang pensyarah ke, salah seorang tak tahu senior ke, dia sendiri pun tak tahu. Dia pun beranikan diri dia mendekati pada perempuan tersebut dengan harapan dia ada geng lah. Tak adalah dia keseorangan pada waktu tu. Maksudnya kalau dia nak ketandas pun tak adalah dia rasa macam sunyi sangat. Memang betul korang, dia tak berseorangan. Dia ditemani dengan perempuan cantik jelita. Cantik sangat. Kenapa akak cakap cantik? Sebab semasa Sidi mendekati pada perempuan tu, bau wangi tadi yang dia bau tu jadi semakin lama semakin wangi. Semakin lama semakin wangi, sehinggalah dia berada betul-betul dekat dengan perempuan tu. Oh, bau wangi dari dia ke? Pagi-pagi macam ni tak takut ke dia nak ketandas? Nak tegur ke tak nak? Nak tegur ke tak nak? Dah dekat ni kan, nak tegur ke tak nak? Tu bisik hati Sidi lah. Nak panggil apa ni? Puan ke cik? Sidi kan budak baru kat situ. Jadi dia tak tahu pensyarah tu macam mana. Perkara baru untuk dia berada di situ. Jadi dia agak berfikir-fikir. Lantaklah. Puan, cik, minta maaf. Saya tumpang lalu, saya nak ketandas. Sapa Sidi dengan alasan dia nak ketandas. Perempuan tu balas dengan senyuman manis. Manis korang, memang cantik. Wow, cantiknya. Detik hati Sidi. Perempuan tu terusan juga senyum pada Sidi. Sementara tu Sidi berpura-pura nak masuk ke bilik air. Bila Sidi dah melangkah masuk kan, dia berada dekat belakang pintu. Awalnya pensyarah cantik ni bangun, siap pakai minyak wangi semerbak macam ni. Tapi peliklah, sebelum ni tak ada pula pensyarah lawa macam ni muncul. Siapa ni? Masa Suai kenal hari pertama, tak ada pula pensyarah ni kenalkan diri. Lantaklah. Yang penting confirm manusia, jangan hantu sudahlah. Macam tu bisik hati Sidi tu masa dia sedang berdiri di sebalik pintu bilik air utama. Bilik air kan dia ada bilik 1, 2, 3. Tapi dekat pintu utama tu lah, Sidi sebenarnya menantikan perempuan tu beredar dulu, dan dia akan turut beredar balik ke bilik dia selepas perempuan tu dah beredar. Tapi perempuan tu tak juga beredar. Dia tetap juga berdiri dekat koridor tersebut.
Lama lagi ke dia ni nak duduk berdiri dekat luar bilik air ni? Aku nak lalu, oi. Aku nak lalu. Kenapa pula aku rasa ni macam ni? Rasa meremang. Sidi dah mula rasakan diri dia tu seolah-olah macam berdebar tau. Tiba-tiba debaran tu dia rasakan macam debaran yang tak biasa dia lalui. Sidi dapat rasakan seolah-olah dia macam gelisah, tak tentu arah macam tu. Lambat lagi ke azan subuh ni? Sementara tu, debaran dia semakin laju dan dia mengharapkan laungan azan subuh tu cepat je kedengaran. Maklumlah, dia kan tak tengok jam terus pergi ke tandas tu. Disangkakan nak dekat dengan subuh kan? Kenapa masih berdiri kat situ? Tak nak balik ke bilik ke? Takut nak lalu ya. Ambil korang. Sidi dapat dengar dengan jelas kata-kata perempuan tu. Kata-kata dia sayuk. Dengar dengan jelas tapi dia macam slow, nada dia menakutkan. Tapi Sidi masa tu nak buat apa? Dia beranikan diri dia untuk keluar dari dalam bilik air tu. Apa yang dia fikir? Aku kena balik bilik. Saya tumpang lalu ya puan. Sis, tergagap Sidi nak minta lalu pada kali ni. Awalnya dia minta lalu steady je, tapi kali ni memang dah. Kenapa suara macam tu ya? Takut ya? Sidi semakin takut. Dia seakan-akan macam nak terkencing dekat situ pun dia. Bila dia dah mendekati pada perempuan tu, bau wangi tu tetap juga menusuk dekat hidung Sidi. Tapi kali ni, Sidi betul-betul dah tak selesa walaupun pada awalnya tadi bau wangi tu menarik perhatian dia. Kali ni bau wangi ni memang lain macam. Sambil Sidi tekad dia nak cepat-cepat tinggalkan perempuan tu, Sidi terkumat kamit tau. Dia baca kan apa yang dia ingat. Surah Al-Fatihah dia baca 3 kul. Dia baca doa makan pun dia baca ikut dan dia. Tapi yang penting dia ingat dan yang penting lancar. Ada juga yang tak lancar. Kumat kamit. Sambil badan dia tu macam bergerak macam nak mengelak, nak lari kan. Perempuan tu terusan juga menakutkan Sidi. Baca apa tu? Takut ke? Dah tahu ya. Belum habis ayat perempuan tu, Sidi dah berlari ke arah bilik dia. Jantung Sidi berdegup laju. Tuk-tak. Dah tak bagi can dah. Ketakutan Sidi menggila. Dia cepat pergi tumpu kepada tombol. Dia pegang tombol tu, dia nak buka tombol tu. Tombol bilik dia lah. Tapi perempuan tu dah tercekat berdiri dekat depan pintu bilik dia sambil tersenyum dan ketawa. Takut. Ketawa yang agak perlahan tapi memang gila Sidi rasa. Ya Allah, tolong. Mula-mula dia jerit hanya dalam hati. Lepas tu dia jerit, tolong. Dah kuat dah memecah suasana malam tu. Dalam keadaan situasi masa tu dapat dia dengar gema suara dia tu. Sebab suasana waktu tu memang sunyi gila korang. So bila dia menjerit memang bergema lah dekat bangunan tersebut. Tolong. Dan Sidi pengsan di hadapan pintu bilik dia. Masa tu dalam bilik dia ada 3 orang lagi pelajar yang memang duduk sebilik dengan dia lah. Orang panggil roommate. Kalau orang putih kata macam tu lah kan. Sekuat-kuat suara Sidi tu bergema, tak ada seorang pun yang perasan dia dah pengsan kat situ. Sidi terus juga pengsan kat situ sehingga ada pelajar dari bilik lain bukan bilik dia, lalu untuk pergi ke bilik air. Bro, apa hal ni tidur sini bro? Ini bukan tempat untuk tidur lah bro. Macam tu lah lebih kurang kan, kata pelajar tu sambil tu dia kejut-kejutkan kepada Sidi. Bila dia cuba kejutkan badan Sidi tu dalam keadaan yang longlai tau. Jadi pelajar tu terkejut. Cepat-cepat dia kejutkan pelajar-pelajar sebilik dengan Sidi tu. Dia ketuk supaya pelajar sebilik Sidi tu keluar. Masing-masing terkejut. Dan keadaan pada waktu tu jadi sangat cemas.
Dan keadaan pada waktu tersebut jadi sangat cemas bila mereka nampak mata Sidi tiba-tiba terbeliak. Terbeliak macam tu, bukanlah dia buka luas sangat, tapi nampak mata dia macam bergerak dan mulut Sidi terkumat kamit sebutkan sesuatu yang tak jelas dek telinga mereka yang berada dekat situ. Bila dia mulai sedar dari pengsan tu, dia macam mamai-mamai dia tak berapa nak sedar kan. Dia makin meracau tau. Lepas tu kawan dia, maksudnya pelajar yang lalu tadi, dia tanya, siapa nama kawan kau ni? Tanya budak yang lalu tadi lah. Sidi. Nama dia Sidi. Kawan yang lalu tu pun tepuk-tepukkan muka si Sidi ni sambil dia panggil-panggilkan nama Sidi. Sidi bangun, Sidi wake up, Sidi bangun. Tapi Sidi tetap tak ada respon, melainkan dia meracau dan meracau, menyebut-nyebut perkara yang tak jelas. Cepat weh, panggil pensyarah ke, siapa-siapa ke, mana-mana ke, pergi panggil cepat. Aku pegang dia. Dia tengah meracau ni. Baik. Aku pergi sekarang, kata salah seorang daripada roommate Sidi. Bila pensyarah yang bertugas pada hari tersebut sampai di bilik Sidi, dengan cepatlah pensyarah tu telefonkan ustaz yang bertugas supaya segera ke bilik Sidi. Sementara tu Sidi diarahkan untuk diangkat dan diletakkan ke dalam bilik atas katil lah. Setibanya ustaz ke bilik Sidi, ustaz seolah-olah dia sedia maklum tahu perkara macam ni biasa berlaku. Dia dah bawa dah air sebotol, memang dah sedia ada. Ustaz dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan dihembuskan ke dalam air. Ustaz buat air yang dibacakan ruqyah. Kemudian ustaz sapukan dekat muka Sidi dan ustaz dia lurutkan air tersebut bermula dari atas turun ke bawah sampai ke dagu Sidi. Kemudian Sidi termuntah dia dengan sangat banyak dekat situ. Dan dia mulai rasa lemah sangat-sangat. Dia lemahkan badan dia daripada dia meronta, meracau tadi. Ustaz dipanggilkan nama Sidi ni ulang-ulang kali. Sidi dipanggil, Sidi istighfar, mengucap macam tu. Tapi Sidi ni dia seolah macam khayalkan sesuatu, dia macam tak kenal dengan sekeliling dia. Ustaz bisikkan bacaan ayat suci Al-Quran ke telinga Sidi dan ustaz hembuskan pada ayat yang terakhir. Sidi terkejut sambil badan dia tiba-tiba jadi kejang tau. Ustaz sekali lagi dia basahkan muka Sidi ni dengan air ruqyah tadi. Alhamdulillah, Sidi mulai sedar seperti biasa. Ustaz tak paksa pun Sidi untuk ceritakan apa yang dah berlaku kat situ, kerana bimbang pelajar-pelajar baru yang lain akan turut terpengaruh dengan apa yang berlaku. Ustaz minta Sidi berehat bersama dengan seorang senior yang memang ada dekat bilik dia tu, sebilik dengan dia. Lepas tu pada hari yang ketiga tu kecoh lah dengan tragedi yang menimpa Sidi. Tapi keadaan dapat dikawal bila ustaz memberikan jaminan kawalan lebih ketat akan dilakukan. Maka pelajar-pelajar disuruh berkawal mengikut shift bermula pada hari tersebut. Sidi mengalami demam panas tau. Dia terpaksa dihantar ke hospital di daerah berdekatan untuk rawatan lanjut. Belum lagi selesai untuk Sidi. Namun dia dah tak perlu lalui hari-hari seterusnya untuk minggu suai kenal tersebut. Dia dah selamat lah, boleh dikatakan. Dekat hospital pun dia dah agak tenang sikit. Okey, masuk hari keempat, agak suram ekoran dari pengalaman yang berlaku kepada Sidi. Ramai yang lebih berhati-hati, walaupun mereka yang masih tak tahu lagi punca kenapalah dak Sidi ni jadi macam tu, kenapalah dak Sidi ni tiba-tiba meracau macam tu kan. Ustaz tetap merahsiakan perkara yang berlaku. Walhal ustaz ni dia dah dengar penjelasan dari Sidi. Makanya selepas tu ustaz mengarahkan majlis bacaan Yasin diadakan secara tiba-tiba je korang. Tindakan tu membuatkan ramai pelajar baru ni rasa muskil. Kenapa ustaz tiba-tiba je nak buat bacaan Yasin ramai-ramai, lepas tu kerap pula macam tu. Maksudnya lepas subuh kena baca, lepas tu malam sebelum tidur pun kena baca. Apa yang dah berlaku pada sahabat kita sebenarnya? Tanya salah seorang daripada roommate Sidi pada senior bilik mereka tu. Dia nak tahu juga, sebab senior tu lebih tahu lagi apa yang ada dekat bangunan tu. Tapi senior tu cuma jawab macam ni je. Tak payahlah difikirkan sangat, kita ikut je arahan. Lagi kita fikirkan, lagi banyak yang kita nak tahu. Dah. Jom kita ke surau, jawab senior tu.
Mereka pun pergi ke surau. Untuk siang hari, hari yang keempat tu berjalan dengan lancar, tak ada masalah. Siang hari okey korang, memang tak ada masalah. Bila tiba waktu malam, mereka mula berkawal sehinggalah ke pukul 1.40 pagi. Terdengar satu suara jeritan salah seorang pelajar yang berkawal. Pelajar tu ditemui terduduk sambil memegang kedua-dua lutut dia dalam keadaan menggigil. Menggigil masa tu pelajar tu dia ada bawa lampu tau. Tapi lampu suluh tu dah terjatuh ke sisi dia dan arah nyalaan lampu tu menghala ke bahagian parking kereta. Maknanya kisah ni dekat dengan parking kereta lah kan. Kenapa dengan kamu ni Saiful? Istighfar Saiful, istighfar sahabat. Salah seorang daripada yang meronda tu cakap macam tu. Sahabat, pergi dapatkan pensyarah bertugas ke ustaz ke siapa-siapalah yang dewasa. Baik, aku pergi sekarang. Jawab salah seorang pelajar yang ada dekat situ. Sama juga macam apa yang berlaku kepada Sidi. Ustaz dia turut membasahkan muka Saiful dengan air yang telah dirukiahkan. Cuma bezanya, Saiful ni dia bertindak memeluk ustaz dengan pantas dan dia menceritakan apa yang berlaku dekat situ juga. Sidi tak sempat nak bercerita dekat situ. Ustaz, saya nampak ada seorang perempuan Ustaz. Seorang perempuan berdiri dekat situ, dia tunjuk. Saya mula-mula tak nampak muka dia. Saya sangkakan tu salah seorang sahabat kat situ yang berkawal Ustaz. Saya cuik dia dari belakang Ustaz. Tapi bila dia toleh, perempuan Ustaz, perempuan bukan lelaki. Muka dia ada darah. Mata dia terjojol keluar Ustaz. Tapi badan dia memang macam biasa je, tak ada apa. Muka dia je yang saya tak boleh nak terima, terkejut. Dia berdiri betul-betul depan saya Ustaz. Dia senyum tapi tak ada gigi. Mulut dia kosong, lidah semua tak ada, kosong. Lepas tu ada bau busuk Ustaz. Busuk amat. Memang busuk macam bangkai. Rambut dia melekat dekat tangan saya Ustaz. Tu sebab saya terduduk Ustaz. Panjang betul rambut dia. Saya tak pastilah panjang mana rambut dia Ustaz. Tapi yang saya tahu bila rambut dia dah menyentuh pada muka saya dah terduduk kat situ dan saya dah tak tahu dah apa yang saya jeritkan. Saya memang tak tahu. Panjang lebar lah Saiful tu bercerita sambil dia tersekat-sekat dia nak bercerita. Tak apalah. Papa Saiful ni pergi ke surau. Nanti kita jumpa dekat surau. Kata ustaz kepada pelajar-pelajar yang ada kat situ. Mereka pun bawalah Saiful pergi ke surau. Setibanya Saiful dekat surau, Saiful ditemani beberapa orang pelajar yang bawa tadi. Saiful dia terlelap sekejap dekat situ sebab dia terlalu penat agaknya. Yelah, berlawan dengan perasaan takut ni memang penat korang. Tambah pula yang real betul depan mata, melekat pula rambut dekat muka dia. Adalah yang cakap hantu tu tak boleh cederakan kita. Tapi hakikatnya kita akan jatuh sakit kalau terlalu takut, kalau terlalu memikir. Itulah yang berlaku pada Sidi. Ustaz tiba dekat surau tu seketika kemudian. Pukul berapa masih lagi tak sure sebab memang tak teknok langsung time tu nak tengok pada jam. Yang tahunya Ustaz masuk surau tu and Ustaz cuba bantu kuatkan semangat Saiful. Sedar-sedar je Ustaz minta salah seorang dari pelajar ambil wuduk dan pergi azan, menandakan masuknya waktu solat fardu subuh. Itu je yang dinyatakan. Tak terlintas langsung nak tengok jam time tu. Bila azan subuh, yelah tu. Memang dah masuk subuh lah tu. Saiful dia disuruh ambil wuduk dan disuruh solat subuh. Dia tak larat korang, memang tak larat. Jadinya Saiful tak ikut solat berjemaah pada waktu tersebut. Apa yang penting korang, solat adalah wajib. Tak mampu tunaikan berdiri, kita tunaikan dalam keadaan duduk. Tak mampu tunaikan dalam keadaan duduk, kita cuba dalam keadaan baring semampu mungkin. Sayang kalau kita tinggalkan solat. Itulah sebahagian dari penguat semangat kita. Masuk hari kelima, aktiviti lebih banyak diadakan di surau, terutamanya pada waktu malam. Alhamdulillah tak adalah yang berlaku sehingga hari yang ke-6. Seorang pelajar telah pengsan tau. Sebab pelajar tu dia dah tengok salah seorang dari rakan sebilik dia. Ni yang kelakarnya. Sebab apa tau? Masa dia nampak kawan sebilik dia tu tengah baring, tengah tidur, wajah kawan dia tu putih melepak. Bila pelajar tu tengok pada kawan dia tu, dia terkejut. Masa dia terkejut tu, dia dah tak fikir panjang, dia menjerit, dia pengsan. Rupanya pelajar tu dah memakai bedak sejuk semasa tidur. Jangan pula korang rasa pelik. Akak pun ada kenalan lelaki yang pakai bedak sejuk macam tu.
Itulah yang berlaku bila pelajar yang lemah semangat mula berimajinasi dengan cerita-cerita seram yang dia dengar dari mulut ke mulut. Nampak je kawan muka putih selepuk macam tu pun dia dah menjerit, lepas tu dia pengsan. Yang ni pun sama juga, ustaz ni memang bagi sapu air ruqyah juga. Sebab dia meracau juga hantu je. Dari mula sampailah dia nampak balik semula muka kawan dia yang putih selepuk tu bukannya hantu. Macam-macam lah kamu ni. Tidur tadi tak ambil wuduk dulu ke? Ada tak baca 3 kul sebelum nak tidur? Ada tak baca ayat kursi ke, selawat ke? Saya tak sempat tidur lah ustaz. Dia tu yang tidur dengan muka hantu. Dia yang kena baca dulu ustaz. Lain kali pakailah benda lain. Bedak sejuk juga dia nak pakai. Itu kan perempuan punya ustaz. Giling kepala ustaz bila dia dengarkan kepada student tu duduk merepek macam tu kan, dengan penjelasan yang macam tu. Ustaz sebenarnya dia menahan lucu juga bila dikatakan bedak sejuk tu sebenarnya perempuan yang suka pakai. Tak terfikir pun oleh ustaz pelajar lelaki tu akan pakai bedak sejuk seputih macam tu. Tak salah pun apa yang pelajar tu buat, cuma salah masa sahaja. Menurut pelajar yang pakai bedak sejuk tu, dia akan tempek bedak sejuk tebal macam tu kalau dia betul-betul stres. Dia nak tidur time tu susah sangat. Asyik terbayangkan hantu perempuan yang diceritakan. Asyik terbayangkan hantu perempuan tu je. Dia nak coolkan sikit diri dia, makanya dia tebalkanlah tempek muka dia dengan bedak sejuk. Dia pakai tebal ikut suka hati dia. Dia rasa cool, dia rasa tenang, dia boleh tidur lah. Macam-macam kan korang cara nak hadapi stres. Korang jangan ikut apa yang sedang berlaku ni. Dah habis. Masuk hari yang terakhir minggu tersebut. Kawalan dilonggarkan sebab pelajar-pelajar ramai yang dah letih dengan aktiviti-aktiviti yang pelbagai. Maka malam terakhir tu diorang memang santai-santai je. Tak adalah diorang ni macam nak stres sangat ke, nak ikut jadual sangat, tak ada. Diorang dilepaskan pun awal. Kali ni yang ekstrim sikit, agak ekstrim lah. Kali ni perempuan tu muncul di tengah-tengah pelajar yang ramai. Dia tak ada dah kacau seorang pelajar tau, dia kacau ramai. Pelajar tu masa tu sedang berbual santai-santai je korang dekat satu pot dekat kaki 5. Kaki 5 tu berada sebelum nak naik tangga nak pergi ke tingkat atas macam tu. Dekat tingkat atas tu dia ada dining, orang panggil apa, dewan makan, macam tu. Lepas tu kat bawah tu kan dia ada satu set kerusi batu. Memang boleh lah kalau nak duduk-duduk lepak-lepak dekat situ sementara nak naik makan dekat tingkat atas. Memang kegemaran pelajar-pelajar pun duduk lepak je dekat situ sebelum pergi makan ke atas ke, ataupun memang ada masa free-free dia orang akan lepak kat situ. Mereka lepak kat situ dalam pukul 11 malam. Aktiviti last pada hari tersebut berakhir pada pukul 10 malam macam tu. Masa itulah salah seorang dari pelajar tu ternampak ada perempuan bertinggi atas kerusi dekat bawah pokok bertentangan dengan mereka. Mulanya mereka ni buat dek je sebab mereka dah malas nak layan. Kebetulan pelajar-pelajar ni memang jiwa diorang keras, tak sama macam sebelum ni. Diorang memang berani, dah ramai kan. Tapi salah seorang dari mereka ni menegur perempuan tu tau. Kau ingat kami takut ke? Kami datang nak belajar lah, bukannya nak tengok kau. Jerit pelajar yang berani tu. Tak semena-mena perempuan tu memandang ke arah mereka dan memusingkan kepala dia. Berpusing, korang bayang? Berpusing kepala dia. Dia nak tunjukkan bahawasanya dia tu memang hantu. Lintang pukang semua pelajar yang ada dekat situ. Masing-masing ke mana entahlah. Penulis ni pun memang tak tahu. Tapi esoknya ada yang minta tukar kolej lain lah. Alasan kolej tu berhantu, tak boleh nak stay. Ada yang duduk menyewa dekat luar, rela lagi keluar untuk menyewa sebab memang tak boleh nak teruskan stay kat situ. Dan ada juga yang tukar IPTA sebab dapat offer study dekat IPTA lain. Macam tu lah. CD pun dia tak stay dekat kolej tersebut, tahu korang. Dia minta kolej lain. Dapat, alhamdulillah dia dapat tukar kolej. Nasib baik ada kolej yang boleh terima dia. Dikatakan hantu perempuan tu selalu muncul selepas kejadian seorang pensyarah aksiden terbabas melanggar tempat pelajar menunggu bas.
Dia macam ada bukit sikit, dia menurun dan dia langgar pada hentian bas tu, dan pensyarah tersebut meninggal dunia di tempat kejadian. Apa pun tiada kaitan lah korang. Syaitan dan iblis tak pernah leka untuk melemahkan kita. Tak kiralah dalam bentuk macam mana sekalipun peluang yang ada, golongan seperti mereka ni tak pernah putus asa. Berpeganglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita takkan tenggelam dengan permainan iblis dan syaitan yang menyesatkan ni. Kuatkanlah diri kita dengan pendinding-pendinding, dengan kalimah-kalimah Allah yang indah korang, supaya kita tak terlalu takut. Akak nasihatkan untuk diri akak dan korang semua. Sekian untuk kisah pada kali ini. Sekian saja perkongsian untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok kita jangan ikut, kita ambil yang baik-baik sahaja. Sekian korang, terima kasih kerana dengar dari awal sampai akhir. Bye korang, Assalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.